RPH. Baik, nanti saya ingatkan saya kalau saya lupa nak bagi modul frontal tu, contoh, boleh ingatkan Baik, malam ni seperti yang saya dah bincangkan semalam, kita akan lebih kepada perbingkinan lah menulis RPH. Okey, saya jangka taklah lama kalau saya nak pantau seorang demi seorang ataupun group by group, saya rasa esok pun tak habis. Okay, baik, malam ni saya lebih nak tunjukkan kepada kamu macam mana kita nak mengisi template RPH berdasarkan template FPEN, Fakulti Pendidikan UKM, dan juga contoh-contoh, antara contoh-contoh yang student dulu pernah buat. Okay. So saya harap apa yang kita nak laksanakan malam ni dapat memberi pendedahan kepada kamu. Okay. Seterusnya membantu untuk kamu melaksanakan tugasan nanti. Sebab apa tahu? Bila kamu berada di lapangan, bila kamu berada di sekolah, RPH itulah yang hari-hari perlu kamu buat selagi ada pengajaran, selagi kamu ada waktu mengajar, waktu interaksi dengan student, kena buat RPH dulu. Okey? Baru kamu mengajar. Itu ialah konsep dia. Kalau kamu buat mengajar dulu, baru ada RPH, taklah dia lari. Okey, dia lari. Dalam RPH, dengan bagaimana nanti kita nak mula RPH, dan apa dia orang kata ciri-ciri RPH yang kita dah sentuh semalam untuk kita cuba buat hari ini. Okey, saya bagi contoh satu. Okey, nampak? Okey, nampak tak? Ini Nampak tak? satu contoh RPH yang dilaksanakan oleh saya punya student lah. Mungkin dari pandangan kamu ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik. Tapi apa yang saya tunjukkan ni antara RPH yang antara yang terbaik lah. Okey, baik Tapi RPH yang ditulis oleh student ni, oleh guru ni, RPH dia berbentuk untuk 30 minit PDP sahaja. Okey. Kalau kita tengok mata pelajaran, Negara Islam, Tarikh, okey, tahun, 3 tekun, bilangan murid 23 orang murid, masa 7.45 hingga 8 suku, 30 minit sahaja sesi pengajaran dia. So tema Jawi, tajuk perkataan berimbuhan apitan, kemahiran yang difokuskan ialah membaca dan juga menulis. Tema, tajuk, apa-apa semua ni, dia ekstrak, dia ambil dari apa? Siapa pandai? Dari apa? Di SKP. Ni dah bagus kumpulan ni. DSKP Okay, yes, DSKP seperti yang kita dah bincang semalam. DSKP itu adalah panduan pengajaran untuk cikgu melaksanakan kemahiran ataupun subjek. Okey, masing-masing. Okey, baik. So, standard kandungan, membaca dan menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul. Tengok standard kandungan dan juga standard pembelajaran, cikgu ni dia ambil dari DSKP. Dia tak buat sendiri pun, dia copy paste je. Sekejap, saya nak minta teknik rakam. Boleh sekejap boleh?
Okey, baik. Objektif, murid dapat membaca teks mudah dan ringkas yang menggunakan perkataan berhimpunan apitan dengan betul. Murid dapat mengenal pasti perkataan berhimpunan apitan dengan betul. Okey, nampak? Yang ini, objektif ni dia pecahkan daripada standard pembelajaran tau. Nampak? Mula-mula membaca teks, lepas tu mengenal pasti perkataan berhimpunan apitan dengan betul. Okey. Kriteria kejayaan dia, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 2 petikan ayat yang mengandungi perkataan berhimpunan apitan Jawi dengan betul. Murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 perkataan berhimpunan apitan Jawi dengan betul. Objektif ni dia macam umum. Kriteria kejayaan ni maksudnya apa bentuk penilaian ataupun apa bentuk orang kata pentaksiran yang dilaksanakan kepada student ni untuk memastikan objektif itu tercapai. Okey, so cikgu ni dia letakkan sekurang-kurangnya 2 petikan dah cukup. Okey, 5 perkataan dah cukup untuk setiap pelajar. Okey, boleh. Lepas tu, pengisian kurikulum, EMK ataupun kepelbagaian kaedah dan teknik, nilai murni, berani, kesungguhan, ketekunan, kemahiran berfikir, mencipta, kemahiran personal, verbal, intrapersonal, interpersonal, visual, kemahiran belajar, Recording in progress. kemahiran belajar, cara belajar, membaca, mendengar, menutur. Betul-betul sebenarnya, okey. Elemen merentas kurikulum, EMK, bahasa, keusahawanan, nilai murni dan TMK. Perkara-perkara ni kamu boleh extract, kamu boleh Recording stopped. berdasarkan apa yang kamu laksanakan tau di dalam kelas. Sekejap, Recording in progress. Okey, satu. Maksud dia, apabila kamu nak melaksanakan PDP kamu, dalam konteks PAK 21, kamu kena ada perkara-perkara ni. Walaupun PDP kamu 30 minit, kena ada. Okey, kita tengok bahan bantu mengajar dia, projektor, komputer riba, papan putih, buku teks, slide, gambar. Okey, nampak? Baik, pengetahuan sejak ada murid, murid telah mengenal pasti perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Okey. Kibat atau iting yang diterapkan, murid mengenal pasti perkataan mengandungi imbuhan apitan. Kenal pasti. Okey. Baik, langkah pengajaran. Okey, sebelum tu, nampak tak objektif-objektif ni? Nampak tak? Ni. Objektif ni adalah apa tahu? Inilah dalam penstrukturan penjajaran konstruktif yang kita dah sentuh semalam. Ini adalah LO, learning outcomes, perkara yang kita nak ataupun dalam kata yang lain, ini semua adalah objektif. Nampak? So maksudnya guru ni dia dah menentukan objektif. Okey? Seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan. Macam mana student ni susun? Okey, langkah pengajaran, isi pelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan bantu mengajar dan juga catatan. Okey, untuk langkah pengajaran, dia bagi kepada berapa untuk 30 minit? Dia bagi kepada 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Okey. Tengok langkah 1 untuk sintaksi 5 minit dia nak laksanakan. Langkah 2, langkah 1 ataupun perkembangan 10 minit, langkah 2 10 minit dan langkah 3 penutup adalah 5 minit. Lebih tak langkah 3 terus penutup. Maksud dia bila kamu buat langkah pengajaran macam ni tau. Okey, so saya bagi contoh. Okey. Take note. Bila kamu buat langkah pengajaran, paling simple untuk dua ataupun untuk dua waktu 1 jam lah Kamu perlu ada, pertama, standard langkah sintaksi. Sintaksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, penutup. Okey. Sintaksi ni
lebih kepada seolah-olah macam pengenalan kepada subjek, kepada kemahiran yang kamu nak ajar. Maksudnya kamu tak bolehlah ada terus mengajar, maksudnya kena ada intro. Okey, sekedar sini ialah intro lah. Okey, langkah satu ialah pengajaran kamu. Pengajaran kepada student. Maksudnya kamu punya kamu menerangkan ke apa ke kan. Okey. Yang kedua adalah aktiviti berbentuk pengukuhan. Okey. Aktiviti pengukuhan tu mungkin kamu boleh bermain ke, kuis ke, teka-teki ke, aktiviti untuk mengukuhkan apa yang kamu dah ajar waktu ataupun apa yang dah kamu terangkan waktu langkah satu. Okey. Dan langkah tiga adalah kamu punya penilaian. Ha, nampak tak? Penjajaran konstruktif yang ketiga, pentaksiran. Maksudnya, apabila langkah tiga ni penilaian, itulah untuk kita tengok, check, objektif tu tercapai ke tidak. Okey. Dan langkah yang terakhir sekali, 5 adalah penutup. Okey. Baik, persoalannya untuk 30 minit, mana yang kamu kena buang? So, kalau tengok contoh yang perlu dibuang kebiasaannya aktiviti pengukuhan. Sedaksi, cikgu kenalkan. Langkah satu, cikgu ajar. Langkah dua, terus cikgu bagi penilaian. Langkah tiga ataupun terakhir, lepas penilaian, penutup. Okey, so itu bagi konteks 30 minit. Sama juga untuk kamu buat 1.5 jam ke 3 waktu ke kan. Biasanya sekolah tu paling maksimum 3 waktu. Okey, untuk 3 waktu, sama juga kamu buat yang 5 tadi tu. Sedaksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, tutup. Tetapi masa tu kamu panjangkan. Okey, masa tu dipanjangkan untuk aktiviti masa yang banyak. 3 waktu. Boleh kamu panjangkan masa. Maksudnya banyaklah sikit aktiviti-aktiviti yang kamu buat. Okey, kita tengok contoh student ni buat Angka 1, sedaksi. Murid dipaparkan gambar burger dan sandwich di hadapan kelas. Murid ditanyakan beberapa soalan oleh guru seperti apakah ini, apa yang ada pada burger dan sandwich, adakah ia masih dipanggil burger dan sandwich sekiranya tiada roti. Okey, nombor 3, jawapan murid dikaitkan dengan tajuk yang ingin dipelajari. Maksud dia sebelum cikgu ni ajar imbuhan apitan, tahu imbuhan apitan tu? Yang ada depan belakang dikepit tu, tahu tak? Tahu. Me dan kan. Macam tu kan? Betul lah. Okey. So jadi dia nak cuba kaitkan imbuhan ni dengan burger. Nampak? Okey. So jadi dalam pengajaran dia, diterangkanlah jawapan murid tadi tu dia kaitkan dengan apa yang tajuk yang ingin dipelajari. Nampak? Okey. Maksud dia, yang pertama ni dia tak belajar. Dia lebih kepada nak intro. Kebiasaannya, sedaksi, kamu tak perlulah kamu letakkan kamu punya aktiviti membaca doa ke, membaca ikrar ke kan, membaca doa apa? Doa belajar ke, itu bukan sedaksi. Itu lebih kepada rutin. Rutin yang kamu tak perlu pun letak dalam sedaksi sebab sedaksi itu mestilah berkaitan dengan apa yang kamu nak ajar pada hari itu. Intro tentang apa yang kamu nak ajar. Takkanlah kamu nak letak bacaan doa. Nanti kita tengok contoh bacaan doa sedangkan kamu nak ajar imbuhan apitan. Okey? So, dalam isi pelajaran ditulislah. Ini sebenarnya isi pelajaran boleh juga kamu tulis apa perkara-perkara dia. Contohnya gambar lah. Ini sebenarnya gambar ni diletak kepada bahan bantu mengajar je. Okey? Catatan, kaedah soal jawab, EMK, keusahawanan, nilai kebiasaan kesungguhan. Nampak tak? Perkara-perkara yang ditulis di sini, kan? Ditulis di sini. Maksudnya, perkara-perkara ni dekat mana? Nampak? Maksudnya, sebab tu saya dah sini dah menerangkan ada nilai-nilai keusahawanan. Okay? Dia bukannya menunjukkan ada proses jual beli. Dia lebih kepada kamu menerangkan nilai-nilai begitu. Atau lebih kepada kamu kaitkanlah tentang keusahawanan. Okey? Boleh. Begitu juga dengan nilai. Ada kebijaksanaan dan kesungguhan. Okey, baik. Teks okey, langkah 1.
Murid diminta untuk membaca teks yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan mengikuti bacaan guru. Aktiviti ini diulang secara kelas, kumpulan dan individu. 3. Murid akan dinilai oleh guru. Bacaan murid akan dinilai oleh guru. So ini lebih kepada pengajaran. Nampak? Untuk isi pelajaran, dia letakkan panduan dia buku teks. Jadi contoh dia letak pada isi pelajaran. Nampak? Ni. Ni. Dia screenshot ni contoh lah. Okay. So jadi apa kemahiran-kemahiran tambahan tu? Dia nyatakan. Ada keusahawanan, ada nilai keusahawanan. Part mana keusahawanan mungkin dalam teks tu tentang keusahawanan. Mana dia dapat teks ni? Dalam buku teks. Senang je, mudah je. Okay? Maksudnya langkah satu ni dia ajar. Okay. Boleh. Langkah dua ni penilaian. Okay? Kalau kita tengok, murid ditayangkan slide soalan oleh guru di hadapan kelas. Murid perlu mengenal pasti ejaan yang betul bagi perkataan imbuhan apitan. Murid perlu memadankan perkataan rumi yang sepadan dengan perkataan jawi imbuhan apitan. Jawapan murid akan dinilai oleh guru. So, maksud dia, apabila cikgu ni melakukan pentaksiran, kaedah yang dipilih begini. Pentaksiran tak semestinya kamu memberikan lembaran kerja. Kamu boleh exploit benda tu dalam bentuk-bentuk yang lain. Okey? Baik, sekejap saya ada orang datang jap. Okay, minta maaf Saya kalau dah malam minggu ni, nanti jiran saya tanyalah, malam ni nak keluar ke tak? Ajak saya keluar minum ke apa kan? Cakap, tengah kelas dia gelak-gelak. Okey, tak apa. Baik. So, berbalik kepada langkah dua. Langkah dua ni adalah penilaian. Nampak? Sebab apa dia buat penilaian? Sebab itu perkara yang penting tadi itulah yang kita dah relatekan ni semalam kita dah belajar. Mesti ada penilaian. Okey? Baik. Kalau kita tengok, murid ditayangkan soalan sampai jawapan murid akan dinilai oleh guru, ini adalah bentuk penilaian. Penilaian tak semestinya kamu memberikan lembaran kerja. Okey, boleh juga kamu mengadakan penilaian berbentuk permainan. Tak ada masalah. Aktiviti pengukuhan lain, penilaian lain. Okey. Baik. Kalau kamu tengok projektor, slide, ini ABM digunakan. Dan ini dia menunjukkan apa soalan tanya. Okey. Dan ini pula
kemahiran mengaplikasi, menganalisis, keusahawanan, kepatuhan dan keseronokan. Maksudnya pentaksiran ni secara interaktif. Okey, boleh. Seterusnya penutup. Penutup kognitif, murid diminta membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini dengan bantuan guru. Boleh diingatkan dan disediakan supaya sentiasa memperbanyakkan bacaan teks jawi. So, nilai dia kepatuhan, ketaatan. Betul. Okey, baik. Saya nak tanya kamu, berdasarkan contoh untuk RPH 30 minit student ni, nampak tak perkaitan antara setiap langkah? Nampak tak? Mula-mula di intro, dia kaitkan dengan belajar. Lepas tu student tadi ni, dia ajar. Lepas tu dia buat macam ni, dia nilai. Lepas tu penutup. Nampak tak perkaitan tu? Masih lagi dalam konteks jawi. Ada siapa yang tak nampak ke? Cuba bagi tahu. Kalau tak nampak, saya jelaskan. Maksud dia begini tau. Bila kamu buat PH, setiap langkah, okey, setiap langkah, seindahsi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, mesti ada perkaitan dan juga pertautan. Kalau kita tengok semalam, mesti ada koheren. Nampak? Koheren. Maksudnya mesti berkait. Tak boleh kamu tiba-tiba kamu punya seindahsi cerita pasal burger, lepas tu kamu punya pengajaran tak ada kaitan dengan imbuhan. Okey? Nampak? Ataupun seindahsi kamu ajar ni tau. Kau seindahsi kamu minta murid melakukan watak, murid bergaduh. Okey? Lepas tu seindahsi kamu cerita pasal lakonan tadi, minta murid berlakon lah sekejap kan, dalam 5 minit bergaduh. Tiba-tiba pula langkah 1, pengenalan, kamu cerita tentang adab bersama ibu bapa, belah apalah semua, tak ada kaitan. Mesti setiap set ataupun setiap kamu punya langkah ni mesti berkaitan. Itu yang kita nak tengok dalam penulisan RPH. Sebab bila kamu mengajar, maksudnya kita dah nampak flow tu cantik bila mengajar. Okey? Itu satu. So, okey, selepas RPH ni dia dah buat, dia dah laksanakan, dia akan beri refleksi lah. Apa refleksi guru, apa kekuatan, apa kekurangan, apa cara nak penambahkan, apa kesimpulan. Okey, untuk kamu punya tugasan, perlu ke buat benda-benda macam ni? Tak perlu, sebab kamu hanya buat RPH sahaja. Kamu tak laksanakan. Okey, kena faham konsep tu. Tetapi, sepatutnya ada satu lagi bahagian. Bahagian ialah lampiran. Okey? Cumanya kamu perlu, bila kamu buat RPH, kamu nanti untuk tugasan kamu, memang kamu perlu lampirkan lah. Kalau kamu beri lembaran kerja, kamu lampirkan lembaran kerja yang apa yang kamu nak tanya kepada student tu nanti. Okey? Kalau kamu ada BBM ke gambar apa-apa, kita nak tengok apa bentuk BBM yang kamu guna. Okey? Boleh? Itu contoh 1. Nanti saya akan bagi tau. Ke tak nak? Ke nak buat sendiri? Nak, doktor, nak. Nak. Mungkin kamu Nak nanti doktor, nak. boleh jadi panduan lah. Mungkin kamu boleh buat lebih baik lagi kan. Okey, baik. Ini contoh RPH yang kedua tapi untuk 1 jam. Okey? Tak nampak Tak ada. Doktor tak share lagi. Ayo. Tak share Okey, saya share. Nampak tak saya share? Nampak. Nampak doktor? Nampak. So, ini adalah contoh RPH untuk 1 jam. Okey? Baik, untuk RPH 1 jam, tengok. Macam mana student disusun? Mata pelajaran pendidikan Islam, tarikh dia 20 Julai, okey. Tahun, 3 amanan, bilangan murid 28 orang. Masa 11.45, 12.45. Okey, tema dia Al-Quran. Tajuk dia Surah Al-Fatihah.
Membaca, mendengar. Okey, kemahiran fokus membaca, mendengar, betul. Baik, standard kandungan menganalisis, mengamal dan menghayati surah Al-Fatihah secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran dia menerangkan erti ayat daripada surah Al-Fatihah, menguraikan pengajaran surah Al-Fatihah. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama menjelaskan erti ayat daripada surah Al-Fatihah dengan betul melalui aktiviti nasyid. Kedua, murid dapat menguraikan pengajaran surah Al-Fatihah dengan betul menggunakan peta minda. Okey. So, dia ukur nak macam mana dia nak ukur murid tu dapat ke tidak. Murid sekurang-kurangnya dapat memahami erti ayat daripada surah Al-Fatihah dengan betul. Maksudnya semualah. Okey. Ni murid dapat menguraikan sekurang-kurangnya 3 pengajaran surah Al-Fatihah dengan betul. Okey, boleh. Itu untuk objektif. So, kita tengok dalam PDP dia masih lagi kena, memang kena. PDP kamu sejam ke 30 minit ke, memang kamu kena masukkan unsur-unsur tersebut. Okey, unsur-unsur nilai murni memang kena ada. Kemahiran berfikir, kemahiran personal, kemahiran belajar cara belajar dan elemen berentas kurikulum memang kena ada. Okey? Boleh. So, lepas tu tekun, kesungguhan, berani, ingin tahu, menilai, mencipta, berbuat. Okey. So, ini ialah EMK dia, yang mana aktiviti yang dirangka tu ada unsur-unsur bahasa. Okey. Baik, ini bahan bantu mengajar dia. Kertas A4, speaker, projektor, komputer riba dan juga papan putih. Dinyatakanlah pengetahuan sedia ada, murid telah mengetahui cara membaca surah Al-Fatihah. Nampak? Mesti ada kait lah. Janganlah kemahiran sedia ada tu kemahiran yang akan datang. Tidak. Maksudnya, apa kemahiran sebelum ni? Apa kemahiran murid yang dah kuasai sebelum dia belajar tentang kefahaman ni. Okey, maksudnya murid tadi sudah boleh membaca surah Al-Fatihah. Okey, so kebat I think apa yang ditekankan, murid menilai erti ayat daripada surah Al-Fatihah melalui nasyid. Murid mencipta peta minda tentang pengajaran surah Al-Fatihah. Okey, nampak? So kita pergi kepada ni aktiviti pengajaran. Nampak tak, ini yang saya minta kamu kena hati-hati. Kamu tak perlu kamu buat benda lah yang pertama ni, pengenalan ni. Sebab ini adalah rutin. Rutin yang tak ada kaitan. Nampak tak? Tiba-tiba, okay, kalau kita consider ini sebagai kamu punya pengajaran, beritahu saya, ada tak perkaitan antara pengenalan dan seleksi? Ada tak? Tak ada. Tak ada. That's why saya cakap, untuk rutin tak perlu kamu nyatakan di dalam kamu punya RPH. Okey? Boleh Set induksi, bacaan surah Al-Fatihah, cara meminta murid untuk membaca surah Al-Fatihah. Okey, nampak Set induksi, bacaan surah Al-Fatihah. Guru meminta murid untuk membaca surah Al-Fatihah. Kemudian guru menanyakan beberapa soalan kepada murid. Siapa faham tentang maksud ayat surah Al-Fatihah? Kenapa kita perlu membaca surah Al-Fatihah? Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan pelajaran. Okey. Itu sindasi. Sindasi ni dia minta murid baca dulu Al-Fatihah ramai-ramai. Okey. Apa catatan dia? Ada kemahiran mendengar, ada kaedah sumangsaran, ada EMK, ada keusahawanan dan nilai keberanian. Okey. Baik. Langkah 1, erti surah Al-Fatihah. Guru menayangkan nasyid berkaitan berkaitan masuk ayat-ayat surah Al-Fatihah. Guru meminta murid-murid untuk bernasyid bersama-sama. Guru meminta murid untuk menjelaskan maksud ayat surah Al-Fatihah secara berkumpulan melalui nasyid. So, nampak erti surah Al-Fatihah diletakkan kepada isi pelajaran dan juga nasyid ni bahan bantu mengajar dan ini adalah kemahiran nilai tambah tadi tu di tepi ni. Apa dia? Kemahiran menilai, membaca dan bertutur. Sebenarnya bertutur bukan menutur. Okey, lepas tu kaedah didik hibur. EMK ada keusahawanan, ada bahasa, ada TMK.
Okey, nilai kesungguhan keseronokan. Baik, langkah 2. Pengajaran surah Al-Fatihah. Guru menerangkan terlebih dahulu kepada murid tentang pengajaran surah Al-Fatihah. Guru membagikan murid kepada beberapa kumpulan. Guru mengedarkan kertas A4 kepada murid. Guru meminta murid untuk membuat pertemuan tentang pengajaran surah Al-Fatihah. Murid membentangkan hasil tugasan kepada kelas. Nampak? Maksud dia, penilaian dia ni nampak tak? Cuba kita tengok balik dia punya objektif dia. Nampak? Menggunakan peta minda melalui aktiviti nasyid. Okey. Student ataupun cikgu ni dia sekalikan tau. Aktiviti penilaian tu dia sekalikan dengan pengajaran sebab dia tengok satu dia ajar dia terus nilai. Dia terus tengok, dia check. Okey. Yang kedua pun dia minta murid tadi peta minda pun dia terus nilai. Okey, itu pun boleh. Yang penting apa tahu? Yang penting ada apa? Ada 3 bentuk tu, objektif, PDP dan juga pentaksiran. Okey, boleh. Lepas tu penutup kognitif, murid diminta membuat kesimpulan apa yang dia belajar hari ini dengan guru. Guru mengingatkan murid supaya sentiasa mengamalkan surah Al-Fatihah dan memahami artinya ketika dalam solat. Nampak? So, ini contoh je lah lampiran hasil kerja murid lah, dia lampirkan lah. Ni apabila guru ni dia tulis RPH, dia ajar, lepas tu dia reflect balik, lampirkan bukti-bukti bukti-bukti aktiviti murid. Baik, so jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah kamu punya pengajaran di dalam kelas tu tak semestinya kamu perlu fokus kepada setiap langkah. Boleh jadi kamu nak jadi kreatif dalam pengajaran kamu. Okey? Tetapi mesti ada tiga unsur tu. Objektif, pelaksanaan pengajaran dan juga pentaksiran. Mesti kena ada. Kalau ada macam mana kita nak nilai kamu punya PDP itu berjaya ataupun tidak. Okey? Boleh. Baik. Dalam contoh RPH ni, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh perbaiki. Antara dia apa? Kita pandai. Kita dapat. Nampak tak perkataan guru ni? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, baik. Saya sengaja tunjuk RPH macam ni. Apa yang saya nak bagi tahu pada kamu ialah konsep pengajaran abad ke-21, guru sebagai apa? Facilitator. Betul tak? Dia bukannya cikgu tu mengajar ataupun berpusatkan guru semata-mata. Dia dah lebih kepada murid yang akan dipantau, murid yang akan dibimbing. Okey? Boleh. Jadi, kita tonjolkan PAK, konsep PAK 21 tu seawal penulisan RPH. Okey? Macam mana cara dia? Macam pertama ni. Nampak? Kita mulakan dengan murid. Faham? Kalau kita ubah balik, murid diminta untuk membaca surah Al-Fatihah. Okey. Murid ditanyakan oleh guru oleh guru beberapa soalan. Faham? Jawapan murid dikaitkan. Nampak? Okey. Murid ditayangkan. Okey. Murid diminta untuk bernasyid bersama-sama. Kita perlu nampak seawal penulisan RPH. Maksudnya bila kamu punya pengajaran nanti nampak yang lebih mendominasi adalah murid. Itulah salah satu konsep PAK 21 yang mana pengajaran lebih berpusatkan kepada murid. Okey? Maksudnya murid diminta kamu bagi tahu saja, okey cikgu nak kamu bentuk 5 kumpulan. Murid tadi yang akan membentuk. Okay, murid akan pilih nak kawan dia ke nak apa. Itu kamu tambah baik.
Okay, apa kata kalau kamu tukar kawan? Nampak? Kita biar murid nanti yang banyak buat. Kita tunjukkan seawal penulisan RPH. Okay? Nampak murid diminta membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini dengan beruntung-untung. Okay, okay, baik. So, kita mulakan dengan murid. Okay? Boleh. Ada apa soalan setakat ni? Ada tak? Doktor, Hmm. ada beza ke kalau RPH yang bawah daripada tadi kan doktor tunjuk dua contoh, satu yang 30 minit, satu yang sejam. Jadinya dari segi penulisan ataupun dari segi formatting, adakah Hmm. banyak beza antara yang setengah jam dan sejam ataupun yang lebih pada tu ke? Masa dia. Nampak tak? Oh, dia lebih kepada masa lah, contents dia tu. Yes, student tadi tu, cikgu tadi tu, dia pecah kepada 4 je. Ha. Sintaksi, langkah 1, langkah 2 dengan penutup. Tetapi untuk 1 jam, dia banyakkan dekat langkah 1 dengan langkah 2. Yang mana dalam pengajaran dia, yang pertama, langkah 1 untuk objektif pertama, langkah 2 untuk objektif kedua. Tapi, objektif pertama dengan objektif kedua tu, dia kaitkan. Masih juga dalam konteks Al-Fatihah. Okey? Faham? Okey, Jelas kan? faham doktor. Okey, Okey. cuma lagi Ha? satu doktor. Dalam kotak tu saya tengok, dalam RPH tu dia ada masukkan gambar. Jadi kita kena masukkan gambar lah. Okey, itu adalah bahan bantu mengajar. Itu adalah contoh ataupun bahan apa yang nanti yang kamu akan gunakan. Maksudnya dalam tugasan nanti, kamu perlu buat. Sama juga konsepnya kalau kamu berada di sekolah pun, memang kena ada lah. Cuma ni kadang-kadang cikgu-cikgu ni nak shortcut. Kan? Malas nak upload-upload lah kan? Cuma ni lagi, apa yang saya berikan tadi, cikgu tadi tu bila dia buat, dilaksanakan, lepas tu dia reflect. Dia bagi contoh gambar hasil student. Apa yang perlu kamu buat nanti dalam konteks tugasan kamu, kamu perlu buat RPH saja, dan untuk tugasan tu kamu perlu tambah lagi penulisan, kamu perlu justify. Beri sebab kenapa kamu dalam langkah 1 kamu menggunakan kaedah tersebut. Okey, adalah penulisan essay sikit. Jangan banyak sangat, 2 3 4 page cukup. Okay. And of course kamu kena nyatakanlah apa gambar-gambar, kalau bahan yang kamu gunakan tu apa dia. Okay. Boleh. Teknologi ke apa, komputer ke apa, screenshot ke apalah. Okay. Maksudnya benda tu ada. Okay. Itulah konsep RPH. Apa yang saya nak terangkan, RPH template yang kita dah bincangkan, itu dah kita dah kembangkan daripada konsep penjajaran konstruktif tu. Okay, ada soalan lain tak? Kumpulan ni ke semalam yang cakap, yang tanya saya kalau hari tu tak dapat RPH dijalankan, nak kena buat apa? Ada ke? Bukan Tak. Kita tak ingat. Ada ke semalam yang tanya saya, apa perlu dibuat kalau hari tu ada program sekolah? Bukan. Bukan. So saya Tak, tanya kumpulan ni, apa yang perlu kamu buat dengan RPH yang kamu dah buat? tak Bila ada. hari tu pula tiba-tiba sekolah tu ada program, apa yang nak kena buat? Tukar, Apa dia? tukar RPH. Lepas tu bila kelas kita, maksudnya macam ganti kelas baru guna RPH tu. Kiranya kamu kiranya kamu punya sesi pengajaran tu uh, waktu pertama lah dalam hari tu kan, waktu pertama contoh. Kamu punya ni waktu pertama. Contoh lagi, sekolah tu ada program pula pagi tu. Okey? Makan masa kamu punya RPH. Makan masa kamu punya waktu. So jadi apa yang perlu kamu buat dengan RPH tu? Postpone ke kelas seterusnya. Tulis Lagi, ada program kat dekat RPH tu. Okey, lagi. Tulis soal. Penulisan RPH tu berjalan macam biasa, cuma dekat catatan akan tulis tidak dapat dilaksanakan. Lepas tu postpone untuk kelas seterusnya. Okey. Jadi sekiranya kamu ada masalah ke, ada orang kata macam perkara-perkara yang tidak dijangkalah luar kawalan lah sekiranya kamu ada aktiviti yang bertindak dengan kamu punya kelas,
RPH tu kamu perlu bawa pada kelas seterusnya. Memadai pada refleksi tu, kamu tulis sesi pengajaran tidak dapat dilaksanakan kerana murid terlibat dengan program apa-apa-apa. Okey. Katakan lagi, apa yang perlu kamu buat? Bila kamu dah syok-syok mengajar, tiba-tiba ada cikgu lain masuk. Tanya kamu ke, semak kedatangan murid ke, ataupun panggil murid bermasalah ke, apa perlu kamu buat? Itu saja. Macam mana? Sebab waktu saya nilai student saya praktikum, bila dia mengajar, tiba-tiba guru besar, pengetua dia masuk dalam kelas, marah student yang ponteng. Okey. So jadi macam ni. Kita consider hari tu kelas kita dah berjalan. Okey. Tetapi kita mungkin refleksi uh, aktiviti tergendala seketika kerana apa-apa-apa. Itu satu. Dalam konteks pelaksanaan kamu pula, ketika kamu melaksanakan kamu punya kelas ni, tengah jalan-jalan, tengah shock murid-murid kamu games. Jadi apa yang perlu kamu buat, kamu perlu ada contingency plan. Tahu tak contingency plan tu apa? Plan B. Tak tahu. Yes, kamu perlu ada backup plan ataupun plan B. Plan B ni biasanya kamu tak nyatakan pun dalam kamu punya RPH. Tetapi lebih kepada kamu jalankan sahaja ataupun kamu laksanakan ataupun kamu mengubah suai. Tapi mesti berkait dengan kamu punya objektif. Okey? Boleh? Perlu Faham nyatakan ke doktor? Dan contoh macam tadi plan apa ni? Kontingensi tu Ah, perlu nyatakan boleh, dalam RPH boleh, kita ke? boleh kamu nyatakan dalam refleksi sahaja. Okey. Namun begitu, satu plan kontingensi dilaksanakan bagi memastikan aktiviti pengajaran masih boleh diteruskan walaupun aktiviti peneguhan tidak dapat dijalankan kerana terdapat gangguan ataupun masalah di luar kawalan guru. Okey. Contoh, kamu dah buat langkah satu. Okey. Kamu kamu dah buat seleksi, lepas tu kamu dah buat langkah satu, kamu dah mengajar murid. Lepas tu bila kamu dah buat permainan, aktiviti dalam kelas, tiba ada murid pengsan. Tiba ada murid pengsan. Okey? Tiba-tiba ada murid pengsan. So apa yang perlu kamu buat? Adakah kamu terus mengajar macam biasa ataupun kamu perlu uruskan murid tersebut? Of course kamu perlu menguruskan murid tersebut. Betul tak? Lepas dah uruskan, kamu teruskan saja belajar. Teruskan mengajar, tapi kamu kena adjust. Adjust sendiri. Tanpa ada dalam page pun, tak apa. Yang penting adalah penilaian tu. Okey? Boleh eh? Okey, faham tak? Boleh? Faham, doktor nak tanya. Kalau contohnya kita dah plan aktivitas kita, tapi pada masa pembelajaran tu kita tak dapat nak habiskan apa yang kita plan tu. So kita carry ke kelas hari lain lah kan. Jadi Tak payah. RPH, oh tak. Tak payah. Kalau tak dapat teruskan sebab apa? Contohnya masa lah bila kita target 5 minit je, tapi rupanya dia akan drag lebih pada 5 minit contohnya. Itulah saya katakan, kamu perlu ada contingency plan. Tapi contingency plan tu mesti merangkumi kamu punya topik. Okey? Tetapi kalau kamu drag masa sampai berbaki 10 minit, nak ajar apa? Boleh? Lebih baik kamu tundalah subjek tu. Okey? Kalau agak-agak masa sejam, ada baki tinggal 40 minit, 30 minit, boleh kamu adjust. Tapi agak-agak kalau baki masa tertinggal untuk kamu mengajar murid tu dalam 10 minit ke 5 minit ke, lebih baik kamu tunda balik RPH. Tapi kamu buatlah aktiviti sikit-sikit. Okey? Doktor, kalau contohlah
terjadi macam yang doktor cakap tadi kan. Kelas tu ada pagi, masuk contoh ada event ke ada apa-apa. Uh, apa ni? Kan kita yang jadi penat sikit sebab kita nak kena kejar balik syllabus semua tu sebab kelas tu tak boleh nak dijalankan semua kan. Contohlah Okay. benda tu kelas tu full lah, tak boleh nak dijalankan langsung. Event tu dia ambil masa penuh. Mhm. Okay. So untuk kelas seterusnya RPH kita tu macam mana kita nak tulis kalau kita nak kejar syllabus, contohnya kita nak buat dua dua topik terus dalam satu kelas dalam masa 1 jam tu ke, sepatutnya satu je tapi jadi dua sebab kelas sebelum ni tak boleh. So buat macam biasa je lah ke macam ke tak boleh? Tunda je. Ajar je macam biasa. Okay. Macam ni tau. Kalau kamu tengok interaksi dengan pelajar 100 berapa waktu Saya tak ingat masa tu. 100 berapa waktu lah untuk satu hari, 1 tahun persekolahan tu lah kan. Sebenarnya struktur kurikulum yang kamu ataupun yang dalam DSKP tu disusun ada lebihan. Ada lebihan waktu. Okey? Ada lebihan dia. Sebab struktur kurikulum tu sebenarnya tak banyak pun. Dia mungkin berat. Tapi sebenarnya tak banyak. Okey? Ataupun macam ni. Orang yang gubal struktur ataupun yang gubal di SKP tu, kamu punya panduan lah nak capai kemen ketat kan. Memang dia dah consider dah. Ada apa? Ada tahun-tahun, ada apa? Ada perkara-perkara aktiviti sekolah lah apa lah. Dia dah consider dah. Melainkan kalau cikgu tu memang tak datang sekolah ke, terlalu sibuk dengan hal-hal luar ke. So, masalah tu daripada guru sendirilah sebenarnya yang menyebabkan silibus tu tak dapat di-cover. Okay? Boleh Biasa kalau macam silibus-silibus tu terlari sikit ke, kamu punya RPT rancangan pengajaran tahunan tu terlari sikit ke apa semua biasa. Itu biasa. Okay? Boleh. Ada soalan lain tak? Doktor yang tadi Alfish doktor tunjuk bahawa langkah pengajaran tu kan ada kat Alfish tu ada tulis refleksi guru, kekuatan pengurangan semua tu sampai kesimpulan tu tak payah buat ke? Ke terus lampiran ke memang kena buat sekali? Untuk tugasan ke apa? Betul. Okay, so untuk tugasan kamu tak payahlah buat refleksi tu, kosongkan. Okay, dan nama tugasan tu lebih pada RPH lah. Tetapi lampiran tu kamu kena lampirkan lah nanti. Bawa langkah pengajaran tu terus lampiran lah macam Habis kotak penutup tu terus lampiran lah. Yelah lampiran macam kita gambar murid tengah belajar ke macam tu lah kan. Boleh gambar murid tengah belajar. Habis tak boleh, contoh lampiran tu? Mungkin kamu lampirkan apa BBM yang kamu nak guna. Apa bahan bantu mengajar yang kamu nak guna. Apa soalan-soalan yang kamu nak guna pada penilaian. Mungkin kamu tulis murid diedarkan lembaran kerja. Betul tak? Murid diberi untuk apa-apa. Lepas tu kamu bolehlah lampirkan lembaran kerja tu. Okay. Contoh kalau bagi soalan dekat murid kat kertas tu dah dia jawab, lepas tu ambil gambar kertas tu. Tak boleh jawab sebab RPH rancangan yang tugasan kamu tu rancangan pengajaran. Rancangan, baru rancangan lah. Dia belum start. Belum start. Okay. Okay. Benda belum start. Cumanya benda belum start tu lah kita nak tengok apa dia bahan-bahan dia. Ingat, tugasan 2 kamu perlu tambah lagi penulisan dalam RPH kamu. Tambah 2, 3, 4 page. Jangan banyak-banyak Justifikasi kamu punya setiap kaedah yang kamu gunakan tu. Ada kan dalam tugasan dia kan? Betul tak? Tugasan 2. Untuk yang tu doktor ada format yang kita kena ikut ke? Fikir sendiri dalam kumpulan. Okay. Maksudnya sebab dia format UKM ke apalah, kita boleh tulis ikut kita punya kreativiti lah maksudnya. Yang penting kamu punya template RPH tugasan 2 tu pakai RPH UKM tu. Okay? Okay doktor. Okay, baik. Apa dia? Sorry, saya nak fahamkan balik.
contoh kan dalam task yang satu tu kan, yang awal-awal tu, dekat RPS juga, and then kita akan ada ABM kan, alat bantu mengajar tu. Alat bantu mengajar tu adakah yang nanti kan untuk pertemuan kedua tu, ABM ni yang macam yang boleh yang kita sentuh lah. Kiranya nanti maksudnya macam contoh kan sekarang kan dia perlu buat ABM macam tolong pelajar tu yang macam kadang-kadang dalam kotak tu kita buat cabutan, macam cabutan betul and so on tu kan. Adakah yang macam tu masuk doktor yang kiranya benda tu kami akan bawa nanti ke macam mana? Ke tunjuk macam by live ke macam mana? Okey, saya faham soalan tu. Okey, tugasan kedua, dia minta kamu buat RPH, betul tak? Kan? Betul. Lepas tu kamu perlu bentangkan. Okey? Kalau kamu punya aktiviti ada menggunakan kotak-kotak tu, jadi kamu perlu tunjukkanlah nanti apa dia kotak-kotak tu lah. Saranan saya, janganlah terlalu membebankan kamu sendiri nak buat. Okey? Terutama sekali bahan bantu mengajar tu. Boleh. Yang penting saya nak tengok setiap latihan menjawab tak kepada kenyataan masalah dalam soalan tugasan tu, dan juga saya nak tengok setiap aktiviti kamu tu berkait tak? Ada tak kaitan? Okey. Jadi kalau kamu nak gunakan kamu nak buat aktiviti menggunakan kotak-kotak tu kan, tak ada masalah, buat je. Boleh je kamu nak tunjuk cara penggunaan ke apa kan, tak ada masalah. Tapi kalau kamu rasa macam menyusahkan ke apa, kamu fikir kamu bincang dalam kumpulan. Okey? Seeloknya memang begitulah, sebab kita nampaklah, oh rupanya BBM yang digunakan itu ini. Seeloknya memang begitulah. Terima kasih doktor. Okey. Yang justifikasi kan doktor kata dalam task 2 kena ada justifikasi kan kenapa kita guna kaedah pengajaran tu. Okey. Letak dalam modul lah kan? Macam mana? Kan kita kena letak RPH dalam modul kan? Okey. Lepas tu? Dia punya justifikasi pun dalam modul dia tu jugalah. Adila macam lost dia. Adila macam flop. Saya risau Adila flop. Macam ni Adila Kamu ada 3 tugasan tau. Satu, betul tak? Quiz tu kamu perlu baca lah nota-nota yang saya bagi tu kan, nanti jawablah quiz dalam apa kamu punya Google Meet Google Form, dia akan bagi dalam Google Form. Saya rasa kamu akan jawab sejam, dalam tempoh sejam. Okey, tu quiz. Tugasan kedua, kamu perlu buat RPH. Dan juga kamu perlu tulis RPH tu lah. Tulis RPH, dan dalam penulisan tadi tu kamu kena nyatakan, kamu kena tambah 2, 3, 4 slide untuk kamu tuliskan justifikasi apa sebab kamu menggunakan kaedah-kaedah tu. Adalah penulisan sikit. Okey, dengar dulu. Lepas tu kamu bentangkan RPH tadi tu. Okey, perlu bentangkan RPH yang kamu dah bina. Kalau kamu nak tanya saya perlu buat slide ke apa ke, ikut kreativiti kumpulan macam mana nak bentangkan. Saya tak tentukan. Okey, yang penting kamu bentangkan. Ada video. Okey, tugasan ketiga, kamu perlu bina satu modul. Okey, projek. Okey, projek tu berbentuk RPH. Macam contoh yang saya bagi tu, kamu boleh jadikan contoh lah ataupun boleh jadikan idea. Okey, jadi kalau dah bina RPH tu kena lengkap lah. Tapi ingat dia RPH saja tau, kamu tak laksanakan pun. Okey, dan tambahan kepada 2 dan 3 tu, dia minta kamu membentangkan, betul tak? Betul tak? Okey, cuma saya minta untuk kamu rakam video tu siap-siap. Okey? Rakam video tu. Kamu gabungkan je tugasan kedua punya pembentangan, tugasan punya, nanti kamu bentang. Okey, pertama sekali kami nak bentangkan RPH yang telah kami buat untuk tugasan kedua. Begini. Okey, seterusnya kami akan membentangkan modul pengajaran bagi tugasan ketiga, iaitu begini. Maksimum 30 minit. Okey. Faham? Sekali kan video, janganlah buat 2 video, tak payah. Jangan leceh. Alright. Boleh Boleh. susah. Cuba
Nanti apa tanya. Boleh, nanti saya akan coaching nanti, set coaching nanti dengan kumpulan. Thank you doktor. Buat satu video je lah doktor kan. Buat satu video tapi ada 2 tugasan. Okey, boleh tak Ikwan? Faham tak Ikwan? Doktor, sekejap saya nak confirmkan. Okey. Maksudnya yang untuk assignment yang ketiga tu, asalnya saya faham assignment ketiga memang sekalikan dengan assignment 2. Tapi assignment 2 kita video, assignment 3 kita akan bentang masa kelas online. Rupanya kita videokan juga assignment 3 pun. Ah, Betul, dua-dua. video tu sekalikan je. Itu kamu nak benar. Tak apalah, okey lah tu. Sebab saya risau bila kamu bentang, nanti ada yang lag lah. Faham tak? Betul, Ada lag lah. Lepas tu, melayan kamu punya lag dia dah 40 minit. Better saya mainkan. Betul, buang masa. Okey, lepas tu adalah sesi soal jawab. Nanti saya tanyalah soal jawab lah. Okey, boleh. Boleh. Doktor. Okey. Apa dia? Doktor, yang macam tugasan 3 tu kan kami kan kena buat 3 RPH kan. So 3 RPH ni macam doktor cakap kemarin tu 3 objektif punya kan. Aha. And then dia kan macam tadi doktor tunjuk ada set induksi langkah 1, langkah sampai langkah 4 kan. Dia still sampai langkah 4 tapi kita kena pandai susun dia lah kan. Yes, pandai susun. Tapi Okay, thank you doktor. okey, kena faham modul tu berbentuk RPH. Betul tak? Maksudnya kamu menyediakan satu modul berbentuk panduan guru untuk melaksanakan kemahiran-kemahiran kamu dah pilih tu. Boleh. Tetapi mesti berteraskan teknologi. Tengok balik dalam soalan penyataan masalah tu. Okay, itu satu. Dan let's say kamu pilih 3 RPH lah. Okay. 3 RPH tu paling tak payah banyak. Okay, 3 RPH lah. Contoh kamu buat 3 RPH kan. Untuk modul berbentuk panduan tu, dalam panduan tu ada 3 RPH. Jadi mestilah RPH tu dia punya kemahiran dia berkaitan. Okey, tak naklah latihan RPH pertama tu tentang matematik tambah, lepas tu yang kedua tu sains, yang ketiga tu bahasa Inggeris, tak naklah. Kalau matematik, okey, boleh. Boleh tak? Faham Okay, ada soalan lain tak sebelum kita pergi kepada penulisan RPH? So kiranya kita ada 4 RPH kan. Untuk tugasan 1, lepas tu untuk yang tugasan 3 ada 3. Yes, betul. Jadi nanti tugasan 3 tu kamu compilekan lah. Okey? Boleh tak? Okay, doktor. Okay, doktor, thank you. Boleh doktor. Korang ni buat saya risau pula. Tak risau pun, saya rasa semua faham. Ni lebih kepada nak jelaskan balik je, nak confirmkan. Doktor, last nak tanya yang contoh doktor tunjukkan RPH tadi. Lagi. Ada perkataan EMK. EMK tu sebenarnya stand for apa doktor? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? EMK tu apa? Kemahiran yang pelajar akan dapat selepas belajar ke? Siapa jawab? Siapa boleh jawab EMK tu apa? Elemen merentas kurikulum. Okey. EMK tu di sekolah nanti kamu akan jumpa satu elemen murid khas, satu lagi elemen merentas kurikulum. Yang kita nak cover ni elemen merentas kurikulum. Okey. So ini adalah satu modul lah yang kumpulan yang cikgu ni dia dah compilekan. Okey. Walaupun dia satu, okey nampak. Ni saya akan bagi contoh tak? Ni saya akan bagi. Boleh? Ke tak nak? Okey, doktor, terima kasih. Nak. Okey, ni satu RPH, betul tak? Betul. Betul. Ada 3 RPH lah. Tengok tak bagaimana RPH ni lengkap. Okey, tinggal lagi cikgu ni dia adaptasi Gartner lah. Kamu tak payahlah adaptasi Gartner ni. Kamu buatlah RPH macam biasa. Tapi nanti kamu boleh je bentuk-bentuk je kamu nak ubah suai ke, tak masalah. Okey. Yang penting nanti saya nampak lah dia punya tu. Ada penilaian apa semua tu lah. Okey, boleh Boleh doktor. Okey, baik. So, kita pergi kepada, kita buat sekejap. Cuba kita buat RPH. Boleh?
Okey. Pertama sekali, saya nak kamu template DSKP, 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 DSKP. Okey, nampak tak? Nampak belum? Belum lagi nampak Belum. Nampak doktor. Tak nampak doktor. Okey, baik. Nampak tak? Dah nampak. Nampak doktor. Okey, ini adalah template RPH kamu. Betul tak? Betul. Ini template. Kita cuba isi malam ni sekejap Lepas tu ini apa? Di SKP. So ini panduan kamu sebelah. Okey, letak di sebelah. Maksudnya bila kamu nak buat RPH, kamu kena berdasarkan di SKP. Dan kamu nak dapat ID lagi, kamu boleh rujuk buku teks tahun 2 matematik. Baik, mata pelajaran. Apa dia? Kita buat Matematik. 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 Okey, tarikh hari 1 Mac Hari ni 1 Mac. 2024. 2024. Hari apa? Jumaat. Okey, tingkatan tahun Tahun 2. Darjah 2 tahun 2. 2 apa? 2 Nah, Arif. Dan Okey. murid, 30. cuba kita tengok kepada soalan tadi tu. Soalan? Soalan tugasan. Oh. Cuba baca, cuba fahamkan jawab. Apa pernyataan masalah tu? Murid berapa? 36 orang kan? Tapi tak apalah, kita letaklah 36 orang 36 orang Okey. 36 orang. Macam mana nak mute ni? Boleh tak? Boleh mute tak? Okey. So masa, katakan masa itu 1 jam 9 hingga 10 pagi. Berapa? 1 jam. Okey, so tembak. Okey, baik. So katakanlah kita nak pilih. Okey, tengok. Okey, semua tengok. Nampak tak? Nampak. Siapa yang menonton TV sambil? Okey dah. Boleh? Boleh Dengar tak? Boleh. Dengar. Ini adalah kamu punya DSKP. Okey. Kalau kamu tengok balik kamu punya RPH ni, nampak tak perkara-perkara ni. Fokus ni kan? SP, nilai murni, elemen berdasarkan perhitungan berfikir ni, ada tau dekat dalam kamu punya DSKP yang depan-depan ni. Nampak? Nampak tak? Nampak ni? Kemudian berfikir. TMK, ada TMK. Ada sekat dan nilai. Okey, nampak? Ada kemarahan abad ke-21. Ada ni. Belajar master semua ada. Nampak? Nampak ni? Yang soalan siapa tanya soalan tadi? Soalan Farah. TMK. Nampak? Elemen berentas kurikulum. Apa dia elemen yang kita boleh gunakan? Bahasa, sejarah alam. Tinggal kamu nak sesuaikan dia dengan komik aktiviti PDP nanti. Okey? Kena ambil semua ke doktor? Boleh? Okey. Tak, pilih. Tak, dia ambil semua. 2, 3 macam tu Okey. Okey, so sikap dan nilai. Okey, nampak. Tema dia. Tema dia apa di sini? Untuk Nombor dan bahasa operasi. Melayu, kita ambil nombor dan operasi. Okey? Nombor dan
Operasi. So tajuk dia Operasi asas. so kemahiran fokus Tambah. dalam kemahiran Kemahiran menambah. Oh. okay, so standard kandungan apa dia? Ni kan kena tulis tau 2.1 tambah dalam lingkungan 1000. 1000. Kena tulis dia punya kod ni, nombor dia ni. Okey. So standard pembelajaran dia apa? Kita ambil satu je kah? Contoh satu je lah menambah 2 hasil nombor dalam lingkungan 1000 menambah 2 nombor. Menambah 2 nombor hasil tambah dalam lingkungan 1000. Maksud dia apa dalam lingkungan 1000 ni? Maksud dia nombor tu tak boleh lebih. melebihi 1000. Okay, nampak? Okay. So, kita tulis balik objektif ni. Menambah 2 hasil menambah 2 nombor hasil tambah dalam lingkungan 1000 dengan betul. Okey. Mungkin kamu boleh buat secara kumpulan ke, secara individu ke, nampak? So kalau kita tak nyatakan secara individu memang kita fahamlah setiap pelajar tu, setiap murid tu. Okey? Murid menambah dapat menambah 2 hasil tambah dalam lingkungan 1000 dengan so kalau tak ada tak payah buang. Okey? Ataupun mungkin kamu nak pecahkan ke terpulang. Okey. Kalau satu objektif boleh ke doktor? Kalau Macam satu mana? objektif saja. Boleh, tapi kena tengok timing lah. Oh, okay. Macam mana kamu nak susun objektif tu? Macam dalam objektif tu doktor, kan doktor katakan kita guna konsep AK kan. Maksudnya kena banyak gunakan murid-murid tu. Maksudnya dalam objektif tu kita kalau betul kita murid menambah murid dapat menambah 2 nombor hasil tambah bla 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 bla. Boleh? Kenapa tak ada kat atas ni dah ada dah? Oh, Ada kan? betul. Okey. Murid menambah 2 hasil. Murid dapat menambah banyak betul tambah lah. Okay, nampak? So, mungkin kamu tak tahu nak pakai idea apa, kan? Ini mungkin kamu boleh tinggalkan dulu. Nanti kamu susun balik jadual ni, aktiviti-aktiviti, kamu nampak, oh ada kemahiran itu, ada kemahiran ini, baru boleh kamu susun.
Kalau memang kamu dah draft apa semua, tak ada masalah. Tapi kalau draft tu macam buang masa kan. Sebab ini pun macam draft. So nanti kamu adjust je lah. So pengetahuan sedia ada apa dia? Murid sudah mengenal nombor seminggu. 1000. Nampak? So sama juga bahan-bahan tu nanti kamu boleh susun balik. Kamu susun. Okay. Baik, aktiviti pengajaran. Sedasi dalam 5 minit. Agak-agak apa aktiviti kita nak buat? Contoh. So isi pelajaran ni kamu boleh ceritakan lah. Lakonan kan? Aku cari itu perbuangan. Itu kata kata. Ada lagi.
Okay. So itu sintaksi. Okay? Nampak? Okay, langkah satu ini, okay, kita guna konsep yang saya ajar tadi. Langkah satu itu ialah kamu menerang ataupun kamu punya sesi, kamu menerangkanlah kepada murid macam mana mengajar, macam mana menambah itulah. Okay, boleh? Okay, itu kamu punya langkah satu. Kan? Okay, langkah dua, katakan kita pilih aktiviti apa? Aktiviti pengayaan. Okey. Ataupun kita menggunakan aktiviti pengukuhan lah. Maksudnya apa tau? Kita merancang satu aktiviti untuk memantapkan lagi murid menambah. Okey? Boleh. Contohnya kita mengadakan permainan. Permainan secara kumpulan lah Baik. Contoh murid. Hmm, So langkah tiga ni apa?
Langkah 3 ni apa? Pengukuhan. Aktiviti pengukuhan. Bukan, pentaksiran. Apa beza pentaksiran dan pengukuhan? Maksud dia, kita nak kukuhkan lagi pengetahuan student, aktiviti pengukuhan, pentaksiran tu kita ni nak check objektif tadi tu tercapai ke tidak. Okay, faham Boleh? Murid, Doktor nak tanya, okay apa dia? 6 Mac malam doktor free tak? 6 Mac malam berapa hari bulan Berapa hari bulan? 6 Mac lah. Hari Malam Rabu. ke? Rabu malam, puasa ke? Bukan. Puasa belum lagi. Oh, 6 Mac malam minggu depan Minggu Oh. depan. Saya rasa tak. Saya rasa dia tak free. Kalau, okay sebab Saya ada pagi petang tu saya kena pergi Seremban. Saya ada Kalau- sampai 7 ke? kemungkinan. 8? Isnin malam free tak? Ada kelas Ada. Oh 8 tu hari Jumaat Jumaat malam tu okey kot. Jumaat malam Jumaat malam tu okey. Jumaat malam Hmm. Tak payah tipu masa. Tak payah letak tipu masa lah sebab sini dah ada langkah tu ada minit ni. Okey, so penutup. Kognitif. So, okey, ini salah satu contoh RPH yang kita dah buat lah. Nampak tak? Nampak doktor? Okay, so nampak tak perkaitan setiap aktiviti tu? Tinggal lagi kamu susun lah. Contoh 10 minit. 5 minit ni 10 minit. Langkah 1, langkah 2 ni 30 minit. 30 minit. 10 minit. 10 minit. Okey, nampak? So, semua sekali berapa? 60 minit, 1 jam lah. Okey, so nampak tak? Tiap-tiap langkah ni, aktiviti yang kita buat. Okey, pertama sekali, murid diminta secara rawak untuk melakukan watak berdasarkan huruf. Okey, mula-mula murid tadi berlakon tau. Berlakon apa? Berlakon waiter dan juga pelayan untuk tambah menu. Okey, nampak? So, jadi apa yang berlaku makin banyak. Nampaklah konsep.
mula-mula kita nak menggunakan konsep lah, tapi dengan secara berlakon. Maksudnya apabila kamu tambah, kamu minta lagi, so benda tu makin banyak ke tak? Makin banyak. Contoh so kamu terangkan ataupun kamu guru diterangkan dengan suasana atau kalau ni saya guna apa? Guru kan ataupun murid diterangkan dengan bila kamu dah murid berlakon, lepas tu kamu tanya murid lakonan apa, murid tu ceritalah. Lepas tu kamu mengaitkan apa jawapan murid tadi tu dengan ataupun kamu menerangkan kepada murid secara kelas ni. Kamu cakap apa? Okey, apa yang kita buat lakonan di depan ni adalah untuk membuat kamu nampak tak makin menambah tambah. So itu yang kita akan belajar pada ni, iaitu kemahiran tambah. Okey, lepas tu ini papan carta menambah ni kamu punya apa? ABM, betul tak? So langkah satu, kamu ajar murid cara untuk menambah menggunakan ABM ni. Okey. Langkah dua, kamu panggil murid secara lawak. Langkah dua, kamu tunjukkan, ni pertama kamu memperkenalkan lah. Nombor dua ni kamu tunjukkan, dan ketiga ni kamu panggil secara lawak. Maksudnya penting tau bila kamu panggil di kelas, bila kamu belajar di kelas, kamu panggil murid. Kalau aktiviti bacaan, kamu minta murid baca secara kumpulan ke, lepas tu by group, secara semua, lepas tu by group dan juga tanya individu. Okay, so untuk matematik ni, kamu panggil murid secara random, lawak. Okay, kau panggil. So cuba buat. Boleh ke tak? Okay, agak-agak kalau 5-6 orang rasa boleh buat, kamu buat satu aktiviti kuis. Nampak? So, nombor 2 ni ialah aktiviti pengukuhan. Okay? Maksudnya kamu nak enhance, kamu nak strengthen kamu punya student punya pengetahuan tu, dia betul-betul faham tak? Betul-betul dapat tak cara menambah tu? Konsep menambah, menyelesaikan masalah tambah. Dia dapat tak? Okay. So, kita make it fun lah. Kita buatlah kuis pada ni lah. Okay, tambah ni. Okay, berapa? Okay, itu pulang cara kreativiti guru. Okay. Lepas tu langkah ketiga, kamu beri lebaran kerja. Okey, tadi kita dah mainkan. Sekarang cikgu nak bagi latihan, setiap orang kena jawab. Tapi cikgu minta kamu jawab dengan jujur. Nampak tak? Ada tak nilai-nilai murni? Ada, maksudnya bila kamu mengajar, kamu kena sentiasa menilaikan nilai murni itu. Boleh dalam subjek apa-apa pun. Tinggal lagi kamu punya tu je. Okey, lepas tu langkah ketiga, murid diminta untuk membuat kesimpulan dan juga kognitif sosial. Murid menyanyikan lagu. Mungkin kamu ada sediakan mainkan lagu apa-apa. Contoh lagu ni, lagu saya sayang tambah sayang tambah. Okey. So, soalan saya, nampak tak perkaitan antara tu setiap langkah tu? Boleh nampak tak agak-agak? Boleh bayangkan tak macam mana kita melaksanakan menggunakan RPH ni? Boleh. Nampak tak? Kiranya tak adalah macam aktiviti yang kedua ke ketiga tu kekok. Okey? Itu yang kita panggil perkaitan. Kena ada. Baik, isi pelajaran ni mungkin penutup kamu boleh letakkan lirik ke, kan? Ini pula kamu boleh nyatakan soalan ke, ataupun nampak tak BBM? BBM apa ni? Papan carta menambah, kan? Kamu boleh tuliskan pada ruang ni papan carta tambah. Lepas tu kamu boleh letakkan lampiran kamu. Papan carta tambah tu macam mana bentuk dia, kan? Okey. Boleh. Lepas tu untuk tugasan dua nanti kamu buatlah justifikasi. Justifikasi pertama adalah sebab apa? Langkah satu ni sebab apa, sebab apa, sebab apa, sebab apa, sebab apa, sebab apa. Okey, nampak?
Sebab apa kamu menggunakan langkah 2 ni. Langkah 2 berbentuk pengukuhan supaya apa-apa-apa. Oleh itu guru memilih aktiviti yang sangat apa, kamu jelaskan dalam penulisan. Okey. Baik, ini ialah contoh. Dan cuba kita isi fokus ni, strategi pengajaran. Kat mana tadi saya kata strategi pengajaran tu? Kita boleh ambil dekat di SKP. Okey. Contoh strategi pengajaran dan pembelajaran 16. Kita tengok page 16. Nampak? Nampak tak? Kamu rasa ni pembelajaran apa? Mastery ke, kontekstual ke, berasaskan projek ke, berasaskan masalah ke, okey, ni ada. Apa dia? Simulasi. Nampak tak simulasi? Ada tak simulasi? Simulasi melakukan main peranan. Okay, simulasi ada. Lagi satu, Berasaskan Materi. projek. kita nampak pelajaran mastery dan juga kontekstual lah. Betul. Okay, so kita boleh letak lah. Apa tadi? Pelajaran mastery, Kontekstual. Kontekstual. Simulasi. okay, so nilai murni. Baik, nilai murni kamu tengok memang tak ada kat dalam DSKP ni, tapi kamu boleh tengok contoh senarai nilai-nilai murni yang ada kat internet. Ada 24. Okay. Tak perlu kita tengok lah. So contoh ni contoh katakan inilah. Ni tak ada. Contoh ni. Okey, dekat mana nilai murni yang ada? Ada tak baik hati? Berhemah tinggi, berdikari, keadilan, hormati, kerajinan, kerjasama, kejujuran ada? Keberanian. Kerjasama. Kerjasama. Kerjasama lagi? Kejujuran, betul tak? Betul. Lagi? Apa dia? Keberanian. Keberanian. Kuis Rasional. Keberanian, okey. Baik, tak boleh cukup lah boleh. Okey, lepas tu kita pergi balik dekat kamu punya ni, kamu punya DSKP, apa dia? Elemen merentas kurikulum. Okey, nampak tak? 20. Page 20. Apa dia yang ada dekat sini? Bahasa, kelestarian, nilai murni, sains, patriotism, dengan kreativiti. nilai murni. Lagi apa? Kreativiti ada tak? Ada. Yang lagi? Ada tak teknologi maklumat ke, pendidikan keuangan ke? Tak apalah, mungkin tak nampak. Kamu tengok, ada 2 dah okey dah. Baik, kemahiran berfikir.
Kita cek kemahiran berfikir. So ni tahap pemikiran dalam kebat. Mengaplikasi ada tak? Ada. Menganalisis. Okey, contoh apa dia? Mengaplikasi lah Lagi Menganalisis nilai. contoh contohlah mengaplikasi lah Contohlah cukuplah satu. Okey, so baik. Lepas tu kita nyatakanlah apa BBM tadi kita buat. Set measure. Doktor, memang kena tulis lebih daripada satu ke? Ataupun satu pun dah kira memadai? Macam Dia contoh yang tadi lah. Yang nilai murni ke, elemen ke. sebenarnya dia tak ada menyatakan berapa tau. Tapi kena ada. Kalau saya, satu pun dah memadai. Ataupun kalau kelas macam doktor cakap lah, kalau 30 minit tu yang sikit tu je, memadai lah. Kalau satu, kalau kelas tu sejam ke lebih dan ke atas, kena lebih daripada satu lah. Betul? Mungkin setiap aktiviti tu kamu ada kerangka aktiviti masing-masing, kamu dah rangka apa dia kan. Lepas tu kamu boleh kaitkan, oh ada, tak masalah. Dua, tiga pun tak masalah. Tapi mesti ada. Benda tu mesti ada. Okey? Nampak? Set meja dan kursi, carta, menambah apa tadi ya? Apa menambah? Apa tadi Papan carta menambah. Tadi lirik lagu kan? Betul tak? Lepas tu lembaran kerja, betul tak? Okey, kamu senaraikan. Okey? Okey. Lembaran kerja tu kamu senaraikan. Lembaran kerja. Okey. Baik. Lepas tu kamu susun baliklah. Masukkan dekat setiap-tiap kemahiran ni. So kalau fokus ni tadi apa dia? Dekat fokus pada seindustri, kita dah memperkenalkan apa? Simulasi dan juga strategi pengajaran, simulasi dan juga ber-EMK kreativiti kan? Kamu tulis. Strategi pengajaran, lepas tu EMK apa dia? Kesenian. Lepas tu nilai murni, contoh keberanian lah. Murid tadi juga sebab secara rawak kan. Nampak tak? Nampak tak macam mana kita nak apa ni strategi? Okay, nampak tak macam mana kita nak menulis RPH tadi ni? Boleh? Nampak. Boleh tak? Dapat tak gambaran paling tidak pun? Nampak betul. Bahkan kita nak tulis. Okay. Sebab inilah perkara yang kamu akan gunakan bila kamu nak sampai kamu nak pencin nanti. Okay. So maksud dia untuk kamu punya tugasan refleksi ni tak payahlah. Kamu pergi kepada lampiran dan juga kamu tambah lagi 2-3 pernyataan justifikasi setiap. Okay. Untuk modul pula kreativiti kamu macam mana kamu nak susun. Baik, ada apa-apa soalan tak untuk penulisan RPH? So far tak ada. Contoh justifikasi tu doktor? Habis semua kau nak bagi. Tak payahlah, fikirlah sendiri bulan. Boleh tak? Beritahulah sebab-sebab dia banyak kamu boleh explore internet. Nanti kamu akan tengok contoh-contoh RPH. Kamu boleh kaitkanlah RPH ni permainan. Okey, lepas tu kamu boleh kaitkan konsep permainan dalam pembelajaran. Nampak? Begitulah. Kamu menggunakan permainan sebab apa? Tapi kena ingat, kamu punya soalan tu berpandukan kepada masalah. Ataupun kalau kamu tengok, kalau ingat balik, kamu punya soalan tu, murid kamu tu pelbagai kemahiran. Betul tak? So, apa yang boleh kamu buat? Kamu buat aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan yang kamu buat tu, kamu mencampur adukkan tiap-tiap kemahiran. So, kamu jelaskanlah. Okay?
Aktiviti yang guru memilih untuk melaksanakan aktiviti berkumpulan. Aktiviti pengukuhan berbentuk berkumpulan, iaitu permainan ke dan ular ke kuis tadi tu. Sebab apa? Kamu beritahulah terang-terang. Lepas tu kalau nak menarik sikit kamu punya lisan, kamu boleh je nak tambah citation berdasarkan ni mengatakan apa-apa. Boleh, kreativiti kamu. Okey? Tapi jangan banyak, 2-3 page cukup, 2-3-4 page cukup. Okey, ada soalan lain tak? Kalau contingency plan tu guna teknik self learning boleh ke? Kita Contingency minta plan murid tak ada dalam PH. Tak ada dalam tak PH. ada. Tak ada. Takutlah korang ni. Aduh. Contingency plan tu backup plan. Backup plan tu tak ada dalam PH. Tapi kamu buat yang yang penting bila kamu buat backup plan tu mesti berkait dengan apa yang kamu ajar lah topik hari tu. Okey? Boleh? Tak. Maksud saya bila kita dah mengajar kat sekolah nanti, Okey. RPH tu kita letak untuk self learning boleh tak? Saya rasa tak ada masalah, tapi berkait tak dengan kamu punya topik hari tu? Kalau kait, tak ada masalah. Okey. Okey, ada soalan lain? Doktor, kalau macam contoh kita tengok daripada RPH tu, kita tengok berdasarkan DSKP kan. Macam saya ni, saya aliran vocational. Saya tengok tak ada dalam DSKP. Dia panggil KSKV. Okey, lepas tu? Jadi, doktor pernah ada, macam saya tak pernah tengok, tak pernah tahu pun KSKV tu. Mungkin doktor Saya boleh. bukan orang TVET. Tetapi kalau KSKV tu yang maksudnya seperti DSKP tak ada masalah. Okey. Ataupun kamu bincang dalam kumpulan nanti rasa-rasa nak buat topik mana. Tahun berapa, tingkatan berapa. Okey? Boleh? Okay, ada soalan lain tak? Agak-agak? Tak ada? Tak ada, doktor. Baik, kalau tak ada soalan lain, kita tangguhkan dengan kita punya kelas. Saya nak sambung untuk kamu punya pembintangan, tapi saya macam saya sendiri yang letih. Okay. Baik, ke kamu larat? Larat tak? Tak larat, doktor. Okey, baik. Pagi tadi tak ada kelas pun tak larat Tak apa. So far, saya dah tengok video tu. So far, saya faham lah maksud dia kan. Mungkin ada beberapa penambahan baik kan. Dan kita akan jumpa tak ada apa-apa Jumaat minggu depan. Betul? Boleh. Jumaat minggu depan. Betul, doktor. Kita akan lebih berbincang tentang kamu punya video tadi tu. Rumusan terus. Ada perkara yang boleh saya tambah ke apa, nanti kita tengok. Okey? Dan dari semasa ke semasa nanti saya akan update juga dalam grup in case saya bagi tahu timing yang saya free ke untuk sesi coaching ke apa. Saya nak tegaskan bila sesi coaching, sesi progress, saya faham kamu tak siap. Jadi jangan takut. Yang penting kamu adalah buat sikit-sikit. Okey? Boleh. Okey, boleh, doktor. Boleh, Baik. doktor. So, Doktor, ada terima apa kasih, soalan doktor. tak setakat ni? So far tak ada. Dia nanti masa So far nak tak ada buat tu lagi baru lah. tanya. Okey, so bincang dalam kumpulan. Pastikan setiap orang bagi kerjasama antara ahli. Kesian kawan-kawan kamu. Okey, boleh. Boleh, doktor. So, kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan dulu. Dan nanti apa-apa saya update dalam grup. So, saya nak kena update apa dalam grup ni? Yang semua doktor tunjuk kat kita orang nak. Contoh RPH. Contoh RPH dan juga modul Yang lah. modul Fontul. Okey, Modul baik. Fontul tu. Okey, baik. Saya bagi lagi. Okey, saya off dulu lah. Okey, semua terima kasih. Sebelum tu, kita on dulu video, boleh? Semalam nak on. Doktor nak tanya yang speaker. Yang video doktor record ni kita orang boleh dapat masa bila? Okey, itu nanti saya kena serah pada teknikal lah. Saya kena hantar macam mana saya tak pasti. Okey. Saya minta maaf lah kalau video kamu tak dapat ke, tapi saya rasa apa yang saya dah okey dah cukup dah.
Macam mana kita nak tunjukkan semua orang Kena tekan gallery view. Okay. Tak apalah. Okay, jom semua buka video masing-masing. Screenshot. Dah Dah. Okey, baik. Baik. Dah ke? Okey, saya rasa itu saja untuk saya rasa itu saja untuk sesi malam ini. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh direct tanya saya secara grup ke apa dalam Telegram semua tu, boleh. So itu saja untuk hari ini, kita tangguhkan dalam masa yang akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Salam, selamat berehat semua. Okay. Terima kasih. Doktor. Recording stopped.